para alim ulama, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan peluang oleh Allah untuk sama-sama dapat mengerjakan salat maghrib. Dipilih oleh Allah untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, pada malam ini kali yang pertama lah saya berkuliah di masjid yang baru ini setelah bertahun dah berkuliah di surau. Hadirin hadirat rahimakumullah, bila mana ditanya kepada saya lah kitab apa yang saya nak gunakan di masjid ini, saya katakan kepada sahabat yang bertanya, kita akan gunakan satu kitab yang ditulis oleh seorang alim yang telah terbukti perjuangannya, keikhlasannya menyebarkan agama, iaitu Syekhuna almarhum Syekhuna Syekh Fahmi Zamzam. Kitab yang saya sebut kepada yang bertanya 40 hadis penawar bagi hati. Sebelum saya bercerita sedikit sebagai muqaddimah, kenapakah saya pilih kitab ini, bukanlah bermakna saya yang berada di hadapan hadirin hadirat ini sudah memiliki hati yang sudah bersih, melainkan saya mungkin lebih buruk daripada hadirin hadirat rahimakumullah yang masih berusaha bertatih untuk memastikan hati saya ini bersih. Sebelum saya masuk kepada apa yang saya nak kongsikan kepada hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa saya memilih tajuk tersebut, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillah masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina untuk Allah satu tempat untuk manusia bersujud, nescaya Allah akan membina untuknya satu rumah di dalam syurga. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, sekalipun tempat yang dibina untuk bersujud saiznya, keluasannya untuk seekor burung bertelur di dalamnya, ataupun kata Rasulullah SAW, asghar, lebih kecil daripada sarang burung tersebut, Allah tetap akan membina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang lain, bila mana kita meninggal dunia, di antara amalan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW yang kekal kita mengutip pahalanya, di antaranya au masjidan banahu, atau masjid yang telah dibina oleh dia. Sebab itulah hadirin hadirat rahimakumullah, siapa yang terlibat sehingga berdiri dengan megah masjid di tempat ini, mereka akan mengutip pahala insya-Allah hadirin hadap di sisi Allah nanti. Perkara yang kedua, kenapa diusahakan masjid? Tidak cukupkah di beberapa
taman ini dah ada masjid. Di taman tempat saya mengajar tak ada masjid, dan adalah tuan-tuan di tempat yang lain. Bila mana Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, 3 perkara yang dibuat oleh Nabi SAW. Satu, Nabi membina masjid. Yang kedua, al-ikha bainal muhajiri wal ansar. Nabi mempersaudarakan muhajiri dan ansar. Yang ketiga, Nabi membina selepas itu apa yang dinamakan Dusturul Madinah, perlembagaan ataupun Sahifah Madinah, menunjukkan betapa penting masjid dalam kehidupan hadirin hadirat seorang muslim. Dan bagi lelaki yang sentiasa melazimi datang ke masjid, dinyatakan oleh Nabi SAW, salah satu di antara kumpulan yang akan mendapat naungan daripada Allah, hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah, lelaki yang hatinya sentiasa tuan-tuan bergantung ataupun rapat dengan masjid. Dalam sebuah hadis yang lain dinyatakan oleh Nabi SAW, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu bil masajid fashidu lahu bil imani." Bila mana kamu melihat seorang lelaki yang terbiasa datang ke masjid, pergi dan balik datang ke masjid, persaksikan ke atasnya keimanan. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya masuklah tuan-tuan, ya, sekadar nak cerita dekat tuan-tuan lah. Ada sahabat saya tuan-tuan, diceritakan menerusi Facebook dia lah tuan-tuan, ya, ketika mana beliau berada di Madinah, ada seorang lelaki tua ni berusia dalam 78 tahun tuan-tuan, datang ke masjid dalam keadaan memakai tongkat, datang ke masjid. Kemudian sahabat saya ni ditanyalah, kamu tinggal dekat mana? Memang jauh tuan-tuan, dengan keadaannya datang ke masjid bertongkat itu dalam jarak 2 km itu, hadirin hadirat, memang jauh lah. Kata sahabat saya ini, kenapa pakcik tak sembahyang dekat rumah? Saya mahu, kata pakcik ini, kaki saya nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Dan pakcik tua ni dia pakai jaket. Jaket yang dipakai oleh dia ni jaket yang telah dihadiahkan oleh isterinya 20 tahun yang lepas. Isterinya telah meninggal dunia. Jaket tersebut tuan-tuan, kalau kita tengoklah tuan-tuan, ya, dia koyak dah tuan-tuan. Tetapi apa kata dia? Dia nak tuan-tuan mengagihkan pahala tersebut tuan-tuan kepada isterinya. Tuan-tuan, ya, sama-samalah Allah jadikan tuan-tuan kita semua bukan bertungku lumus membina masjid, tetapi kita berusaha payah hadirin hadirat untuk datang ke masjid, dan berusahalah supaya masjid yang comel ini tuan-tuan, ya, dapat diimarahkan dengan sebaik-baiknya. Kerana di akhir zaman kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan berlakunya kiamat, kata Rasulullah, sehingga akan sampai satu masa manusia berbangga tuan-tuan dengan masjid. Masjid saya besar, masjid saya tiang macam ni. Dalam sebuah hadis yang dinilai oleh para alim ulama dhaif tuan-tuan, hadis ini lemah. Nabi SAW menyatakan di akhir zaman, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda.
Masjid mereka besar tetapi sunyi tuan-tuan daripada rahmat daripada Allah. Disebut lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman ittakhazan nasu masajiduhum furuqa. Manusia akan menjadikan masjid mereka tuan-tuan sebagai jalan. Kalau hari ni tempat melanconglah. Dinyatakan perkara tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, kalau kita melihat dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas menunjukkan betapa penting tuan-tuan masjid ini. Nabi diisrakan bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu, nak menunjukkan betapa penting dua masjid ini. Menurut para alim ulama, jarak pembinaan di antara dua masjid ini sekitar 40 tahun, tuan-tuan. Dan juga daripada peristiwa Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan kepada kita semua masjid ini tuan-tuan benda yang besar. Ringkaslah tuan-tuan ya, insya kita berhenti. Dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj tadi selesai, kita masuk. Kenapa saya bawa tuan-tuan cerita pasal hadis 40 penawar bagi hati. Dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum tuan-tuan berlaku, di antara perkara yang dipersetujui oleh para alim ulama yang telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaqqus sadri. Nabi dibelah dadanya. Walaupun kalau tuan-tuan buka, para alim ulama menyatakan ada lima masa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibelah dadanya. Ulama dia khilaf. Tetapi satu-satunya yang dipersetujui oleh para alim ulama, dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi di-Isra dan juga di-Mi'rajkan. Yang kuat selepas itu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah ibu susuannya Halimah binti Abi Zuid. Tuan-tuan, kenapa Nabi dibelah? Bukan sekadar kita dengar Isra dan Mi'raj ini tuan-tuan seronok. Kita nak mengambil hadirin hadirat ibrah. Walaqad kana fi qasasin ibratan liulil absar. Sesungguhnya kata Allah pada kisah para anbiya, para rasul yang telah dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, ada pengajaran kepada kita semua. Kita kena gali. Lalu kenapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya dan disucikan hati baginda sallallahu alaihi wasallam? Ulama menyatakan di antaranya untuk Nabi menempuh tuan-tuan perjalanan yang sangat hebatlah. Tuan-tuan, okey, kita tinggal benda tu tuan-tuan, saya tak nak panjang. Pengajaran kepada kita semua tuan-tuan, kita akan bertemu dengan Allah. Bila mana kita mau bertemu dengan Allah, di antara syarat yang dinyatakan sendiri oleh Allah, tuan-tuan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bila mana kita nak bertemu dengan Allah, bukan dengan tangan kosong. Kita nak bertemu dengan Allah, kita mesti tuan-tuan berbuat amalan. Bagaimana sifat amalan tersebut dinyatakan oleh Allah, tuan-tuan, dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Bila mana kita berbuat amalan, amalan tersebut tuan-tuan dia ada kualitinya. Macam tuan-tuan tengok masjid tuan-tuan ni comel, tuan-tuan ya, amalan yang kita buat dia mesti tuan-tuan berkualiti. Berkualiti. Kualiti itu bagaimana? Dia mesti betul dan mesti penuh keikhlasan kepada Allah. Dan Allah menyebut syarat yang kedua selepasnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tak boleh tuan-tuan syirik. Sama ada tuan-tuan syirik yang berbentuk fizikal, hadirin hadat, sembah tokong, sembah berhala, ataupun kesyirikan tuan-tuan yang lahir tuan-tuan daripada dalam diri kita, ujub, riya, sum'ah, sombong, dia mesti kita kena buat. Bila mana kita nak bertemu dengan Allah, hadirin hadirat rahimakumullah, kerana Allah menyebut tuan-tuan ya, yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Bila mana kita nak bertemu dengan Allah, hati kita mesti bersih. Kalau tak tuan-tuan hadirin hadap, Allah tak nak jumpa pun kita. Saya ambil contoh tuan-tuan. Di tempat saya lah, di pinggiran USJ itu, seorang sahabat saya yang bekerja dengan KWSP, tuan-tuan, Kepulauan Simpanan Pekerja itu, dia bagi tahu ada seorang sahabat dia lah, tuan-tuan, yang sama-sama bekerja dekat HQ itu, meninggal dunia. Kemudian tuan-tuan baca surat khabar selepas tu kan, ada seorang lelaki meninggal 51 tahun. Dia meninggal tuan-tuan dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud ketika mana mengerjakan tuan-tuan salat duha. Bukan senang. Berapa ramai hadirin nak buat duha ni bukan mudah tuan-tuan. Kadang-kadang kita disibukkan, diralikkan hadirin hadirat dengan kesibukan. Akhirnya kita tak buat. Kadang-kadang yang berlega dalam kepala kita ini, sunat je ustaz, tak buat. Tetapi lelaki ini hadirin had, dia tak kahwin lah. Tuan-tuan, dia tak kahwin. Tetapi ingat, walaupun tuan-tuan dia tak kahwin, perempuan yang tak kahwin, lelaki yang tak kahwin, dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, dia tak ada cerita tuan-tuan pembujangan. Tak ada cerita tuan-tuan bujang. Semuanya tuan-tuan berpasangan dalam syurga. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah bukan memandang tuan-tuan hadirin hadirat status dia ustaz ke tak ustaz ke. Yang dipandang oleh Allah tuan-tuan hati kita ni. Hati kita ni. Sebab itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal fil jasadi mudghatan fa iza salat jasadu kullu. Dalam hati kita ni ada tuan-tuan seketul darah. Kalau darah ini bagus, kata Nabi, dia akan bagus. Tak bagus, dia jadi tak bagus. Saya ambil contoh tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan ya kalau saya sebut. Tadi pun saya sebut dekat Masjid Munawwarah. Kalau tuan-tuan perhati hari ini dalam media sosial kan, tuan-tuan perhati, tuan-tuan pun ada. Apa yang tuan-tuan boleh tengok? Tuan-tuan, perbalahan tuan-tuan di kalangan tuan-tuan, kalau kita sebut tuan-tuan netizen lah, yang ni maki yang ni, yang ni maki yang ni. Tuan-tuan atba' ataupun followers kepada ustaz ni maki yang ni. Betul? Bagus ke tak bagus tuan-tuan? Okey ke tak okey? Kalau kita suluh hadirin hadirat dengan salah satu disiplin tuan-tuan ilmu, tauhid, fiqh, tasawuf, terpulanglah tuan-tuan nak nama apa. Kalau kita suluh tuan-tuan dengan tasawuf, okey ke tak okey? Tak okey.
memaki orang, tuduhan yang dilemparkan hadirin dengan cacian, dengan makiannya. Daripada manakah terbit tentang perkara ini? Daripada sini. Sebab itu kata Imam Malik, innal mira'a yuqassil quluba wa yuhiju al-adawata bainal ikhwani. Kata Imam Malik, perbalahan, pertengkaran, dia hanya akan mengeraskan hati kita, tuan-tuan, yang akan menerbitkan perbalahan, tuan-tuan, di kalangan saudara. Tuan-tuan tengok kan? Betul ke tak betul, tuan-tuan? Saya bukan berpihak mana-mana, saya tak suka, tuan-tuan. Hadirin, dalam keadaan kita yang ditimpa dengan COVID, tuan-tuan, yang seolahnya kita tidak tahu, tuan-tuan, bilakah titik noktah kepada COVID itu, tuan-tuan. Sepatutnya dalam keadaan macam ni, kita usahakan segala perbuatan yang boleh menarik rahmat daripada Allah. Perbalahan dia mengusir, tuan-tuan, rahmat daripada Allah. Maksiat dia mengusir rahmat daripada Allah. Taat dia menarik, tuan-tuan, rahmat daripada Allah. Cuba tuan-tuan perhati. Tuan-tuan boleh buka sendiri, tuan-tuan, ya. Allahu Akbar. Sebab tu Al-Imam Baihaqi, tuan-tuan, dia menakarkan dalam satu kitabnya perkataan daripada Nabi Allah Sulaiman. Apa kata Nabi Allah Sulaiman kepada ya bunai, iyyaka wal mira'a, wahai anakku, jauhkan akan kamu perbalahan. Kenapa? Fa inna naf'ahu qalilun, manfaatnya sedikit saja. Manfaatnya hanya sedikit saja. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan yang ikut kuliah saya dekat surau lah, tuan-tuan, saya nak ulang, tuan-tuan, dekat tuan-tuan. Tadi pun kuliah subuh saya dekat Masjid Menawar, saya ulang benda yang saya kuliah dulu-dulu, tuan-tuan. Kita belajar, tuan-tuan, untuk kita amalkan. Jaga mulut, jaga tangan. Tu. Kalau kita belajar, kita mengajar, kita tak jaga tangan dan mulut kita, itu bukan ilmu yang memberikan manfaat. Padahal kita diadar oleh Rasulullah sallallahu ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmi la yanfa'. Mintalah daripada Allah ilmu yang memberikan manfaat, dan mintalah perlindungan daripada Allah daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat. Ilmu yang memberikan manfaat, semakin kita mengajar, semakin kita belajar, semakin, tuan-tuan, kita takut, tuan-tuan, kepada maksiat derhaka kepada Allah. Mulut kita jaga daripada mencaci orang, daripada memfitnah, daripada menuduh. Cuba tuan-tuan buka hari ni. Hadirin hadirat rahimakumullah, tuan-tuan, ya, sama-sama, tuan-tuan, kita jagalah. Okey. Kenapa, tuan-tuan, kita belajar, tuan-tuan, ya, pasal hati ini? Satu ketika Ummus Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ataupun Hindum binti Abi Umayyah, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Nabi selalu, tuan-tuan, berdoa dengan doa ini. Sehingga satu masa Ummus Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa wahai Rasulullah, aku dengar selalu berdoa dengan doa ni? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wahai Ummus Salamah, hati manusia ini berada dalam kekuasaan Allah.
insya'a azaraha, insya' aqamaha. Kalau Allah nak, Allah boleh tuan-tuan palingkan hati kita ni. Kalau Allah mahu, Allah boleh tuan-tuan menetapkan hati kita di atas satu perkara taat kepada Allah. Sebab tu kena minta. Tuan-tuan ya, hari ni kita tengok kan macam-macam. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah, sama-sama tuan-tuan kita belajarlah. Bukan saya yang mengajar ni, hati saya dah okey tuan-tuan, macam tuan-tuan juga. Kemudian satu kisah yang diceritakan tuan-tuan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Bagi yang pernah hadir kuliah saya, mungkin dia pernah dengarlah kisah ni. Bagaimana seorang lelaki dia masuk ke masjid Nabi SAW dengan keadaan tuan-tuan ya, tangan dia pegang selipar, kemudian masih basah tuan-tuan, maknanya baru selesai berwuduk. Nabi SAW menunjukkan kepada para sahabat itu ahli syurga. Hari yang pertama. Hari yang kedua, keadaan yang sama, lelaki yang sama, kenyataan yang sama yang terbit daripada mulut Rasulullah, ahli syurga. Hari yang ketiga, lelaki yang sama, di tempat yang sama, keadaan yang sama, kenyataan yang sama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga. Sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, bila mana Nabi SAW menyebut demikian, sahabat dia rasa cemburu. Nak tahu kenapa Nabi tunjukkan lelaki ini lelaki ahli syurga. Ringkas ceritanya, seorang sahabat Rasulullah SAW, Sayyiduna Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, jadi dhaif, tetamu tu tuan-tuan. Ringkas cerita tuan-tuan ya, sepanjang jadi tetamu, kata Sayyiduna Abdullah bin Amru, tak ada tuan-tuan yang menarik dari sudut ibadat yang dilakukan oleh lelaki ni. Kemudian dah habis tempoh 3 hari itu, dia bersembanglah tuan-tuan dengan lelaki yang soleh itu. Dia ceritalah apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kata lelaki ini, yang kamu tengok itulah saya. Yang kamu tengok pergi ke toilet, kencing, kemudian sambung balik, itulah saya. Kemudian Abdullah bin Amru nak beredarlah, dia panggil balik. Dia kata, dalam hati saya ni, dengar tuan-tuan, tak ada hasad, tak ada dendam kepada orang. Tuan-tuan ya, perbalahan dia hanya menumbuhkan, kata Imam Malik hadirin hadrat, menumbuhkan apa? Dia akan menumbuhkan ad-daghain tuan-tuan, rasa dendam saja tuan-tuan. Tuan-tuan perhatilah. Allahu akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa ibrah daripada hadis tersebut tuan-tuan? Penting tuan-tuan jaga hati. Penting tuan-tuan kita bersihkan hati kita ni. Tuan-tuan ya, kena belajar. Tuan-tuan, saya bukanlah tuan-tuan hadirin disclaimer hadirin saya ni bagus. Tapi sama-sama tuan-tuan kita belajar, saling nasihat menasihati. Hadirin hadirat, tuan-tuan dah dengar daripada saya, gunakan media sosial tuan-tuan. Kita tegur kalau kita tengok hadirin hadirat orang yang tersasar, dia punya tuan-tuan tulisannya hadirin hadirat rahimah, bukan. Tegur tuan-tuan. Kalau tak mampu tegur, tuan-tuan tinggal grup tersebut. Kalau kita ada, kita tak tegur, kita dosa. Tuan-tuan ya, lebih baik kita tak ada. Kita left, senang hati tuan-tuan. Kita ada, tuan-tuan tanggung dosa. Jangan kata tak dosa. Benda tu salah tuan-tuan. Dan setiap yang dibuat itu dicatat tuan-tuan. Saya banyak kali dah saya sebut dekat kawan-kawan tuan-tuan dalam Facebook tu. Ingatkan mereka, ingat saya kata,
Apa yang ditulis semuanya tuan-tuan dicatat oleh Allah. Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu kisah tuan-tuan ya. Sama ada dia berkait tak kait dengan hati tuan-tuan, tapi bagi saya dia ada kaitan dengan hati jugalah. Okay. Ada seorang perempuan kena mengena tak kena ke tuan-tuan anggap kenalah tuan-tuan ya. Kisah. Ada seorang perempuan ini dia dapat nombor telefon saya, bukan dia nak mengorak saya. Tuan-tuan, masalah dia baru kematian suami sebulan kematian suami. Apa isu dia? Isunya mengenai harta pusaka. Okay. Dia berkahwin dengan suaminya di selatan Thailand. Selatan Thailand, tuan-tuan. Tempoh perkahwinan 10 tahun. Suami dia dah ada isteri yang pertama, bercerai. Dengan isteri pertama ada 6 orang. Dah besar-besar, 24 tahun paling besar. Isu yang berlaku, kata dia lah, adik-beradik kepada suami dia itu, katanya dia hasut anak-anak tiri itu untuk menyatakan kepada dia makcik tak ada hak dalam harta pusaka. Tuan-tuan, saya kata macam ni Kak, saya tanya dia akad kahwin tu macam mana, saksi macam mana, walaupun komplit tuan-tuan, saksi ada, yang jadi saksi itu adik-beradik kepada suami dia. Saya kata dari segi hukum sah, tapi dari segi undang-undang mereka boleh menafikan hak akad. Faham tuan-tuan? Kenapa tak didaftarkan? 10 tahun dia kahwin, dia tak pergi tuan-tuan pejabat agama untuk daftar. Dia bayar denda je. Bayar denda, tuan-tuan daftarlah. Bagi siapa yang nak kahwin depan saya ni. Tuan-tuan, kalau tak buat hadirin hadat, saya kata tak tahu. Saya tanya sahabat saya seorang bekas tuan-tuan ya, magistrat. Saya tanya dia macam mana Tuan Hashim. Dia kata tak boleh. Kalau ada dokumen, bolehlah terus pergi daftar pejabat agama, tengok apa jawapan pejabat agama. Dia nak daftarkan ke, boleh ke macam. Daftar baru dia boleh menuntut hak. Tapi dari segi hukum sebenarnya tuan-tuan, kalau anak-anak tirinya, adik-beradik suaminya, hati mereka itu bersih, mereka memahami agama, sekalipun tidak didaftarkan, mereka tetap bagi hak tuan-tuan. Walaupun boleh ambil dari dengan undang-undang, tapi mereka tetap tuan-tuan mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Kenapa jadi macam tu? Hati kotor. Padahal tuan-tuan dah 10 tahun dah tu. Tuan-tuan kenal mak tiri, hadirin hadat pergi sini, hadirin berjalan dengan mereka. Puncanya di mana? Sini tuan-tuan. Selain daripada dikaburkan hadirin hadat dengan harta yang ditinggalkan oleh bapa mereka. Saya kata akak kerja apa? Tak ada kerja, lagi parah. Ada anak, tak ada anak, jam tuan-tuan. Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah tuan-tuan ya. Jadi sebagaimana penting tuan-tuan kita bersihkan fizikal kita daripada dosa-dosa yang bersifat hadirin hadrat lahiriah, yang zahir itu tuan-tuan, merompak, menyamun, berzina, hadirin hadrat segala macam itu.
membersihkan hati daripada penyakit batin juga wajib tuan-tuan. Bukan sunat, bukan harus. Wajib tuan-tuan. Tuan-tuan ya, kenapa? Saya bawa banyak kali tuan-tuan contoh inilah. Dalam hadis Nabi SAW, pukul berapa masuk ni? Masuk dah? Saya nak berhenti isyak 2 minit. Kisah tuan-tuan, 3 golongan yang dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Dermawan, orang yang baca Quran, mujahid, orang yang berjihad. Semua Allah campak ke dalam neraka. Kenapa? Apa sebabnya? Hati mereka tuan-tuan. Hati mereka yang berjihad hadirin hadirat pun tuan-tuan ya, nak tunjuk, nak pamerkan hadirin hadirat rahimakumullah, bukan semata-mata nak mempertahankan agama. Yang baca Quran pun tidak ikhlas, yang dermawan pun hadirin hadirat tidak ikhlas. Bermakna dalam amalan yang kita buat, tempat pandangan Allah tuan-tuan terhadap amalan tersebut di mana? Sini tuan-tuan. Kalau saya mengajar tuan-tuan pun saya tak ikhlas kepada Allah, saya tak boleh apa-apa tuan-tuan. Tapi kalau yang mengajar dia jujur kepada Allah, apa kata Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha hatta al-huta la yusalluna ala muallimina sal khaira. Allah, para malaikatnya dan mereka yang berada di langit dan di bumi, sehingga kata Rasulullah semut yang berada dalam sarangnya, haut ikan paus, kesemuanya tuan-tuan akan bersalawat kepada orang yang mengajar kepada manusia perkara yang baik. Bukan dia sekadar mengajar tuan-tuan, dia mengajar bermula daripada dirinya tuan-tuan. Kalau saya sekadar mengajar, sayalah mula-mula diadab oleh Allah tuan-tuan di hadapan Allah. Sebab itulah tuan-tuan ya, jaga-jaga tuan-tuan ya. Tak kiralah tuan-tuan banyak kali dengar nasihat daripada saya supaya jaga benda ni, saya akan ulang tuan-tuan. Benda ni jaga tuan-tuan, jaga sungguh-sungguh. Tulislah yang comel, sebut yang comel tuan-tuan ya. Itulah sekadar daripada saya tuan-tuan. Saya minta doa daripada tuan-tuan lah. Tadi saya telefon umi saya tuan-tuan ya. Sebahagian besar daripada keluarga saya diuji oleh Allah tuan-tuan ya, dengan COVID lah. Mak saudara saya, keluarga dia, mak saudara lagi seorang, keluarga dia, kakak saya, kemudian sepupu saya, hadirin hadirat rahimakumullah tuan-tuan ya. Semoga-moga Allah berikan kesembuhan kepada semualah tuan-tuan ya. Dan semoga-moga dengan rahmat daripada Allah, Allah mengangkat tuan-tuan COVID daripada kita lah tuan-tuan ya. Buatlah perkara tuan-tuan yang Allah akan melimpahkan belas kasihan kepada kita. Jangan tuan-tuan kita buat perkara yang Allah bertambah murka kepada kita tuan-tuan. Buatlah tuan-tuan ya. Aku qauli hada astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.